Soalan 4. Raja menunjukkan skema tindak balas bagi pepejal X. Pepejal hijau X bila dipanaskan menghasilkan pepejal hitam. Okey, kita terus rasanya apa itu pepejal yang hijau X ini? Ingat tak yang mana hijau dan dia boleh panas, dia boleh jadi hitam. Jadi ini adalah crupium karbonat. Kenapa? Tak boleh? Boleh. Okey, dan menjadi pepejal hitam Y. Apakah itu pepejal Y? Betul, crupium oksida. Dan gas X, gas A dibebaskan. Rasanya kita sudah tahu gas A itu adalah apa? Gas CO3 menghasilkan gas CO2. Betul? CO2. Okey, lepas itu tindak balas 1 tambah asid menghasilkan larutan biru. Larutan biru. Okey, asid apa ini? Okey, menghasilkan larutan biru. Kemudian gas A kita tahu dia CO2. CO2, kemudian air dibebaskan. Okey, kemudian larutan biru Z ini menjalankan analisis kualitatif. Tambah reagen A, mendakan biru terbentuk larut dalam. Ini penting. Mendakan biru, kita boleh mengesahkan, confirm dia adalah ion Cu2+. Jadi apabila larut dalam reagen A, jadi reagen A ini hanya satu jawapan saja, iaitu apa? Yang larut dalam berlebihan dia. Adakah dia larutan natrium hydroksida? Bukan NaO, tapi larutan amonia. Okey. Jadi larutan amonia dia akan bagi warna mendakan biru dan dia larut dalam larutan amonia yang berlebihan. Okey. Dan di sini penting, dia tambah asid nitrik, kemudian tambah larutan barium nitrik dapat mendakan putih terhasil. Jadi apakah ion negatif yang hadir di sini? Asid nitrik, kita tambah barium, larutan barium. Siapa matching dengan barium? Betul. Sulfat. banyak. Jadi di sini kita tahu dia adalah sulfat. Okey, jadi dengan ini kita barulah boleh tentukan apa itu larutan Z. Larutan Z adalah Cu sulfat SO4. Okey, kerana ujian pengesahan memberitahu kita sulfat hadir dan Cu2+ hadir. Mendakan biru, jadi ini Cu2+ hadir. Okey, jadi ini lautan Z. Okey, dan kita boleh ramalkan apa itu asid Q. Jadi rasanya apa asid Q? Jadi CO3 bertindak balas dengan asid ini mendapat CuSO4. SO4. Jadi asid yang ada SO4. Jadi jawapannya H2SO4. Apa ni? H2SO4. Ceng. Boleh. Kenapa cikgu tahu dia adalah H2SO4? Kerana Cu dia kahwin dengan SO4 baru dapat CuSO4. Kalau asid lain dia tak dapat CuSO4. Okey, jadi rasanya pelajar sudah faham soalan ini. Okey, kita tengok jawapan. Nyatakan bahan X, Y, Z, A, Q, R kita sudah bincang tadi. So, saya bagi jawapan. X adalah CuCO3 hijau, Y adalah CuO hitam, Z adalah CuSO4, gas A adalah CO2, asid Q adalah H2SO4 dan R adalah larutan amonia. Okey, tadi cikgu sudah bincang. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas 1 dan huraikan ujian kimia bagi gas A tadi. Okey, persamaan kimia dia senang saja. Crupium karbonat menghasilkan crupium oksida warna hitam dan gas karbon dioksida. Ujian pengesahan untuk gas ini, alirkan gas ini ke dalam air kapur. Air kapur akan menjadi keruh. Okey, soalan B, maklumat tentang dua larutan. Kepekatan dia sama, nilai pH kurang daripada 7, jadi kita tahu ini adalah asid. Kita pun tahu ini adalah asid.
Okey, betina balas dengan sebut zinc menghasilkan zinc. Ini keyword dia chlorida. Jadi apakah asid dia? Chlorida, Cl negatif. Jadi mestilah asid yang mempunyai Cl negatif. Jawapannya HCl ataupun bolehlah kita guna asid HCl ataupun asid hydrochloric. Formula pun boleh HCl. Cl. Okey, yang ini pun sama, kurang dari 7 asid. Betina balas dengan larutan kalium hidroksida menghasilkan kalium etanoat. Etanoat. Sebenarnya etanoat ini datang daripada sejenis asid yang nama dia asid etanoat. Asid etanoat. Susah sikit ini. Tapi hafal lah. Asid etanoat bila betina balas dengan alkali akan menghasilkan etanoat. Nama dia modify sikit. Okay. Jadi sekarang dia tanya nyatakan nama. Nama tak boleh guna formula. Nyatakan nama dan larutan manakah yang mempunyai nilai pH yang lebih rendah. Jadi kita kena tahu asid hidroklorik ini adalah asid. Okay, konsep seterusnya. Asid hidroklorik adalah asid apa? Kuat. Very good. Asid etanoat adalah asid lemah. Nampak tak? Cikgu minta kamu hafal. Kuis yang kita buat hari itu membantu dalam setiap satu soalan. Okay, jadi kita tahu asid kuat. Kalau asid kuat dia sangat jauh daripada 7. Contohnya dia mungkin 1. Kalau asid lemah dia dekat dengan 7. Contohnya 6. Okay. So ini konsep lah asas. Larutan manakah mempunyai nilai pH yang lebih rendah? Lebih rendah. Jadi larutan X jawapannya. Larutan X. Nilai pH larutan X adalah lebih rendah. Jom saya baca jawapan dia. Okey, larutan X adalah asid hidroklorik, larutan Y adalah asid etanoat. Nilai pH larutan X adalah lebih rendah. Kenapa? Kerana larutan X adalah asid kuat, larutan Y adalah asid lemah. Okey, jadi kepekatan ion hidrogen dalam larutan X adalah lebih tinggi berbanding dengan larutan Y. Maka nilai pH dia lebih tinggi. 5 markah. Cantik. Okey, soalan 2, soalan kiraan sekali lagi. Sebut zinc berlebihan betina balas dengan 50 cm3 larutan X. Okey, jadi ni cancel dulu Okey, so nanti saya boleh tunjuk macam mana buat. Tulis bersama kimia bagi tina balas itu dan hitung jisim. Dia nak hitung jisim zinc chlorida yang terhasil. Jisim molar dia diberikan. Okey, very good. Jadi zinc, formula dia Zn. Jangan tulis Zn2+. Dia belum kahwin, jangan keluarkan cincin dia. Zinc, Zn. Larutan X tadi kita sudah tahu. Asid hidroklorik, jadi HCl campur ZnCl. Betul ke salah? Salah. Kerana Zn2+, jadi ZnCl2. Lepas itu, menghasilkan gas hidrogen. Seimbangkan H2, letak 2 di depan untuk seimbangkan. 1 ataupun 2 markah. Naikkan sikit. Okay. Lepas itu, kita buat soalan kiraan dia. Jom. Langkah 1, tentukan bilangan mol untuk asid nitrik ataupun asid nitrik. Oh, minta maaf. Ini salah type. Careless mistake. Okay, betulkan HCl. Oh, ini betul. Ini HCl betul. Ini yang salah. Ini salah. Mestilah copy paste dari atas. Okay. Okay, minta maaf. Go. Bagaimana dapat Bagaimana dapat jawapan ini? MV per 1000 M 1 V 50 bagi 1000 untuk tukar unit dia sama dengan sepatutnya dapat jawapan ini. Okey, lepas itu nisbah berdasarkan bersamaan kimia 2 mol HCl menghasilkan 1 mol zinc chlorida. Tak ada nombor 1. 2 jadi 1. Okey, jadi RM2 potong separuh menjadi RM1. Jadi sama juga mol dia 5 cut into half menjadi 0.0025 untuk zinc chlorida. Mestilah ini copy dari atas. Lupa nak tukar. Okey. Sebenarnya jalan kerja dia hampir sama lah untuk contoh soalan kiraan di sini. Tapi selalunya belajar pun tak boleh buat lah. Tak tahu kenapa. Okey, tak apa. 2 menjadi 1. Jadi 2 cut into half menjadi 1. Jadi 5 ini cut into half menjadi
2.5, 25. Okey. Jadi IQ-nya dapatkan jisim dia ada mole. Kita bagaimana dapat jawapan ini? Ada mole. Kita darab dengan jisim molar dia iaitu 136. 136, IQ-nya dapat jawapan. Dan okey, selesai soalan ini.